Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak tingkatan 4. Pada hari ini kita akan mulakan topik pembelajaran pertama kita di bawah bidang pembelajaran 1, iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, subtopik 1.1, peralatan pelindungan diri. Okey, kita akan bermula dengan peralatan pelindungan diri. Apa yang ada di makmal untuk peralatan pelindungan diri, kenapa perlunya peralatan pelindungan diri? Okey, peralatan pelindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Contoh-contoh alat pelindungan diri di makmal ialah seperti sarung tangan, goggle, kot makmal ataupun baju makmal, dan juga penutup muka ataupun mask. Okey. Baik, peralatan pelindungan diri dan fungsinya. Di antara peralatan pelindungan diri ialah goggle. Goggle melindungi mata kita daripada terkena bahan kimia bahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Okey. Kemudian topeng muka. Kita tahu topeng muka melindungi hidung dan mulut kita daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu. Okey, kemudian sarung tangan. Sarung tangan yang diperbuat daripada getah melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Seterusnya, baju makmal. Baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Okey, baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Contohnya bila kita ada tertumpah bahan kimia ataupun mungkin terkena kotoran seperti bahan reagen, baju makmal tu membantu mengelakkan daripada terkena baju kita. Okey, kemudian kasut bertutup untuk keselamatan ataupun kasut keselamatan. Kasut yang bertutup perlu dipakai ketika berada di dalam makmal. Fungsinya untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan juga serpihan kaca. Seterusnya, peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Peralatan perlindungan diri yang disediakan di dalam makmal terdiri daripada penyiram kecemasan, pembilas mata, kebuk wasap dan juga kabinet aliran laminar. Ini adalah kabinet aliran laminar. Okey, kabinet aliran laminar digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan microbiologi dijalankan. Biasanya dalam kabinet aliran laminar ni kita guna untuk buat uji kaji yang melibatkan mikroorganisma ataupun bahan microbiology lah. Okey. Dan kabinet aliran laminar ni biasanya dia ada corong untuk masukkan tangan dan ada cermin penghadang lah daripada terkena muka kita. Baik, seterusnya kebuk wasap. Ini adalah kebuk wasap. Kebuk wasap digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, bahan mudah terbakar, beracun, mengakis dan juga berbau. Okey, biasanya kita buat di dalam kebuk wasap. Pada kebuk wasap ni ada sambungan corong udara di atas ni. Bila kita pasang suis, dia akan menyerap menjedut. Okey, corong udara tu akan menyedut bahan kimia yang meruap tu ke atas dan keluar ke cerobong asap. Okey, seterusnya penyiram kecemasan ataupun safety shower. Penyiram kecemasan ni digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Kemudian pada penyiram keselamatan biasanya dia datang sekali dengan pembilas mata lah. Okey, pembilas mata diguna untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia. Jadi apabila badan kita terkena bahan kimia, cepat-cepat pergi ke penyiram keselamatan dan siram badan kita dengan air daripada penyiram keselamatan ni. Begitu juga kalau terkena mata, pastikan kita siram dengan air pada penyiram mata, pembilas mata. Okey, seterusnya 1.2, bagaimanakah kita menguruskan pembuangan sisa di dalam makmal? Okey.
untuk pembuangan sisa, bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan yang kedua bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah bahan yang boleh bahan yang berbentuk cecair atau larutan berkepekatan rendah. Okey, dan ia tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Okey. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki juga adalah seperti ini bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, bukan boleh ni. Bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ialah sisa pepejal. Sisa pepejal tak boleh dibuang ke dalam sinki. Kemudian bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9 juga tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Ini kerana pH kurang daripada 5 adalah pH yang berasid yang agak tinggi. Lebih daripada 9 pula pH-nya menunjukkan dia beralkali dan agak kuatlah alkalinya. Kemudian sebatian pelarut organik tidak boleh dibuang ke dalam sinki ya. Perkataan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ni tertinggal, tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Seterusnya bahan kimia seperti asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Ini semua tidak boleh dibuang ke dalam sinki ya. Okey, bahan toksik pun tak boleh dibuang ke dalam sinki. Logam berat pun tak boleh dibuang ke dalam sinki. Kemudian bahan sisa organik seperti mikrob dan bangkai haiwan lagilah tak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey. Bahan buangan radioaktif pun tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Dia tak boleh dibuang sewenang-wenangnya bahan radioaktif ni Dia ada cara pelupusan yang khusus untuk bahan radioaktif. Kemudian bahan yang meruap memang tak boleh buang dalam sinki. Begitu juga bahan yang reaktif tak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi untuk bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, apakah prosedur operasi standard dia untuk melupuskan bahan-bahan tersebut? Jadi kita ada prosedur operasi standard bagi pelupusan bahan sisa biologi, iaitu untuk menguruskan pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, sebelum kita tahu bagaimana ia perlu diuruskan, kita perlu tahu terlebih dahulu bahan sisa ini dikategorikan kepada 4 kategori, iaitu kategori A, B, C dan D. Kategori A ialah peralatan tajam, kategori B ialah pepejal tidak tajam, kategori C ialah bangkai organ dan kategori D ialah cecair. Contohnya, contoh-contoh kategori A ialah pecahgari, jarum, bilah scalpel. Okey, so macam mana nak uruskan kategori A ni? Caranya ialah masukkan ke dalam bekas khas, iaitu bekas untuk sisa tajam. Tidak di autoclave, dia tidak dimasukkan ke dalam autoclave dan bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Pelupusan akan dibuat oleh syarikat pelupusan yang diberi kuasa oleh unit ataupun jabatan-jabatan yang berkenaan lah. Okey, kemudian kategori B, pepejal tidak tajam. Contohnya sarung tangan, tisu, medium kultur. Biasanya ia dibungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik biobahaya ataupun biohazard yang biasanya berwarna kuning tu. Dan bahan kategori B ni biasanya di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya ataupun biohazard. Okey, kemudian kategori C, contohnya bangkai ataupun organ. Jenis bahannya seperti bangkai ataupun organ. Contohnya haiwan makmal, haiwan uji kaji seperti katak yang kita guna dalam makmal. Okey, jantung, organ-organ yang kita guna. Biasanya cara pelupusannya ialah dibalut dalam bahan penyerap iaitu kertas tisu, dibungkus rapi dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Okey. Dan terakhir sekali kategori D iaitu kategori cecair seperti darah ataupun serum. Biasanya akan dinyah kontaminasi secara autoclave terlebih dahulu, dilupuskan secara terus dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Okey. Okey, kategori bahan peralatan tajam iaitu kategori A seperti pecahgari, biasa tengok pecahgari, jarum, okey, bilah scalpel yang kita guna untuk pembedahan tu. Okey, kategori B pula kategori pepejal tidak tajam seperti sarung tangan, sisa sarung tangan, tisu,
medium kultur. Okey. Kategori C pula ialah seperti bangkai organ, tikus makmal yang kita guna, katak, okey. Haiwan-haiwan makmal, haiwan uji kaji. Okey, kategori D pula ialah kategori cecair seperti darah, serum, okey, yang kita ambil. Okey. Lakukan pengasingan sisa di puncanya yang betul, iaitu kategori bahan sisa hendaklah diasingkan. Untuk kategori A disimpan sementara di tempat yang selamat. Kategori B tadi dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave pada suhu 121 darjah Celsius dengan tekanan 15 PSI selama 20 minit. Okey, autoclave ni adalah alat yang memanaskan pada tekanan tertentulah. Kemudian kategori C, ia dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Okey, bahan-bahan ini yang telah dinyah kontaminasi seterusnya dimasukkan ke dalam beg bayu bahaya dan kemudian dibungkus ke bahan yang dibungkus itu dilabel dan dimasukkan ke dalam tong bayu bahaya. Tong bayu bahaya ini kemudian disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Pelupusan berpusat hanya dijalankan oleh badan yang berautoriti lah, syarikat yang telah ditugaskan khas untuk pelupusan berpusat. Okay? Tak boleh pandai-pandai kita pergi buang, okay? Di tepi sungai ke tanam ke, tak boleh. Okey, ini adalah simbol biohazard. Biasanya kamu boleh nampak simbol-simbol ni di hospital. Okey, beg biohazard, okey, beg autoclave biohazard dan juga tong biohazard ataupun tong bio bahaya. Okey. Okey, langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Sekiranya berlaku kemalangan, apa yang perlu kita buat? Okey, kemalangan di dalam makmal boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian, kejadian luar jangka atau kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Okey, jenis-jenis kemalangan yang biasa berlaku ialah terkena serpihan kaca. Biasa kan? Terjatuh alat kaca, pecah kemudian terpegang dan terkena serpihan boleh menyebabkan luka. Kemudian mungkin terkena asid ataupun alkali pekat, bahan yang mengakis. Okey, kemudian mungkin berlaku kebakaran kecil. Okey, dan terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Ini antara kemalangan yang biasa berlaku. Jenis kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal lagi ialah antaranya termometer pecah. Okey, sekiranya berlaku termometer pecah, kita tak boleh pandai-pandai sapu ataupun ambil dengan tangan, ya. Ini sangat bahaya. Kemudian kebocoran gas, mungkin berlaku kebocoran gas ataupun renjatan elektrik. Okey, semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Apa yang perlu anda lakukan? Tertumpah bahan kimia di atas meja. Apa yang perlu awak buat ialah yang pertama, pastikan segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Jangan ambil langkah sendiri ataupun keputusan sendiri. Kemudian jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Maksudnya kita perlu jauhkan daripada kawasan tumpahan tersebut. Kemudian sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Okey, biasanya di tepi makmal ada tong yang mengandungi pasir. Segera pergi ambil baldi pasir tu, kemudian kita sekat jadikan sempadan. Dan kemudian kita kaut tumpahan bahan kimia dan buang dengan selamat. Okey. Baik, sekiranya berlaku termometer pecah, apa yang perlu dibuat? Okey, termometer yang jatuh dan pecah akan menyebabkan tumpahan merkuri sebab dalam termometer ada merkuri. Tahukah anda bahayanya merkuri? Okey, keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pernafasan, sistem pembiakan dan juga ginjal kita. Oleh itu, mengendalikan merkuri dengan selamat sangat perlu dititik beratkan. Jadi apakah yang perlu kita buat jika berlaku tumpahan merkuri di dalam makmal sekolah kita? Okey, yang pertama, pastikan apa-apa sahaja kemalangan yang berlaku, pastikan kita memberitahu guru ataupun pembantu makmal. Okey, dan seperti tadi kita jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Pastikan semua orang menjauhi kawasan tersebut. Dan apa yang perlu dibuat untuk merkuri bukan guna pasir seperti kaedah tadi.
kita gunakan serbuk sulfur untuk menutup tumpahan. Kita perlu menggunakan serbuk sulfur dan kaedah ini tidak boleh dilakukan sendiri, kita perlu hubungi jabatan bomba. Okey. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Kita sambung di lain kali. Untuk kali ini kita berakhir di sini.